5 8 continuous Moscat 124.17, good day, Master. Very good day with the contact, clear direct turbo and then loaded, report loaded. Masalah bahasa menjadi cabaran utama kepada kami dalam menyusuri tinggalan seorang lagi ilmuwan Islam di bumi Spanyol. Negara ketiga terbesar di Eropah ini melahirkan para ilmuwan Islam pada zaman pertengahan, khususnya di Cordoba. Perjalanan kami dari Malaga menuju Cordoba memakan masa hampir 2 jam, ditemani pemandu dari Malaga yang tidak boleh berbahasa Inggris. ¿De Malasia de dónde? No understand. Malasia de Japón, un país de eso, ¿no? Kami tidak dapat memahami kata-kata pemandu yang bercakap dalam bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol termasuk dalam keluarga bahasa Romawi. Ia sebahagian daripada rumpun bahasa Indo-Eropah. Bahasa Spanyol terbahagi kepada 2 dialek utama, iaitu dialek Andalusia dan dialek Castilian. Penduduk di Cordoba bertutur dengan dialek Andalusia yang lebih banyak menggunakan sebutan huruf S. Avenida San José. Sí. Aquí la Avenida San José. Bueno, ya pregunto yo por aquí. Venga, muchas gracias. Que no van a liar. Walaupun tidak memahami apa yang diperkatakan, namun kami mengetahui pemandu kami tidak mahir dengan jalan di Cordoba. Lain padang, lain belalang. Walaupun berasal dari negara yang sama, tidak bermakna dia mengetahui semua kawasan di Spanyol. ¿Está usted libre? ¿Y por aquí no hay ninguna parada taxi? Coja aquí a la izquierda y salga por detrás de este bloque. Y cuando salga ahí esa esquina, coja a la derecha. Esta primera a la izquierda. Y Después primera de la derecha. luego a la derecha. Y cuando salga en la calle esa donde ha entrado, que está, coja a la izquierda. Buscando Cruz Roja y comisaría que está ahí arriba. Y hay una parada. Kami sangka pemandu kami telah memahami arah yang dicari. Hakikatnya, dia tidak mampu meneruskan pencarian. Sebaliknya, memindahkan kami ke dalam teksi lain yang dimiliki oleh pemandu Cordoba. Senario itu adalah gambaran kesukaran kami dalam mengesan tinggalan ilmuwan yang menyumbang kepada bidang aeronautik dalam sejarah tamadun Islam. Kami tidak memahami bahasa Spanyol, tetapi ia adalah bahasa yang digunakan oleh ilmuwan itu selain bahasa Arab. Bandar Cordoba begitu asing bagi kami. Tetapi, di sinilah ilmuwan itu menjalankan kajian saintifiknya pada kurun ke-9 Masihi. Sejarahnya dirakamkan oleh seorang sarjana kurun ke-20. Philip K. Hitti dalam bukunya The Arab History menyatakan bahawa Abbas ibn Firnas merupakan manusia yang pertama menjalankan cubaan terbang secara saintifik. Dr. Philip K. Hitti adalah seorang profesor emeritus dari Universiti Princeton, Amerika Syarikat. Dia mengkaji sejarah umat Islam di Andalusia. Bukunya dicetak dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Dia dengan jelas menyatakan bahawa Ibnu Firnas adalah manusia pertama melakukan cubaan terbang secara saintifik. Bagaimana dia melakukannya? ماذا يفعل ابن فرناس؟
يفكر ابن فرناس في عمل آلة، نوع من الآلة، بحيث أن هذه الآلة من الممكن تركيبها على الجسم، وحين تركب هذه الآلة على الجسم يستطيع بها أن يطير. اشتهر عباس بن فرناس بأنه جسد حلما قديما راود الإنسان طوال عصوره، وهو حلم الطيران. ولهذا صنع لنفسه جناحين كبيرين وكساهما بالريش وحاول الطيران. Mungkin kita merasakan ciptaan Ibnu Firnas adalah sesuatu yang mudah. Tetapi apa yang tidak kita ketahui, sayap ciptaan Ibnu Firnas mempengaruhi kaedah penerbangan pesawat moden hari ini. Sejauh mana pengaruh itu dan di mana dia menguji sayap ciptaannya menjadi cabaran kepada kami untuk menampilkan bukti di bandar yang telah menelan kesan tinggalan itu. Hari ini, terbang di udara bukan lagi satu keajaiban atau sihir. Sesuatu yang mustahil satu ketika dahulu, kini menjadi perkara biasa. Malah ia membuka ruang kepada pelbagai bentuk perniagaan menerusi penerbangan komersil. Manusia melakukan hampir semua aktiviti di atas tanah sewaktu berada di ruang udara. Menikmati hidangan ketika pesawat melalui beberapa benua. Atau membeli belah dalam premis perniagaan yang sedang meluncur laju. Malah, kita dapat menunaikan keperluan pribadi atau panggilan alam dengan selesa sewaktu berada pada ketinggian lebih 30,000 kaki di udara. Lazimnya, kita akan berterima kasih kepada Wilbur dan Orville Wright yang berjaya menerbangkan pesawat pertama pada 1903 di Utara Carolina, Amerika Syarikat. Sumbangan mereka tidak dinafikan, tetapi kejayaan itu adalah berasaskan analisa terhadap percubaan yang dilakukan sebelum mereka. Antaranya, percubaan Ibnu Firnas, seperti yang akan dijelaskan oleh pakar ini yang berpengalaman dalam kajian angkasa lepas dan kajian di Kutub Selatan. Abbas Ibnu Firnas pada tahun 1875 melakukan cubaan terbang dan beliau meluncur dari sebuah menara di Cordoba dan disaksikan oleh ramai orang pada waktu tersebut. Beliau berjaya meluncur beberapa meter. Sebelum Ibnu Firnas, keupayaan untuk terbang dikaitkan dengan legenda, kuasa ajaib atau mukjizat yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia biasa. Pada kurun ke-9 Masihi, Ibnu Firnas membuktikan manusia biasa boleh meluncur di udara seperti burung dengan mencipta sayap yang boleh menampung berat badannya. Enam 600 tahun kemudian, sarjana Itali ini melakarkan beberapa jentera terbang. Namun tiada bukti ia boleh berfungsi. Malah, dia sendiri tidak pernah mencubanya. 900 tahun selepas Ibnu Firnas, cubaan meluncur di udara menggunakan sayap besar seperti yang dicipta oleh ilmuwan itu berlaku di Eropah. Antaranya, cubaan seorang jurutera dari Jerman, Otto Lilienthal, yang berjaya meluncur lebih 2,000 kali. Kejayaan meluncur tanpa enjin kemudiannya dikembangkan oleh Wright bersaudara hinggalah tercipta pesawat berjentera mereka yang mampu terbang sejauh 260 meter. Komponen utama yang digunakan oleh Ibnu Firnas dalam cubaan terbang beliau adalah sayap.
yang mana sayap merupakan komponen utama untuk penerbangan. Fungsi sayap dapat dilihat dengan jelas pada sebuah kapal terbang kerana sayap membolehkan pesawat terangkat ke udara hasil tindak balas persekitarannya. Secara umum, terdapat 4 daya utama: daya tujahan, daya seretan, daya angkat dan berat. Keempat-empat daya itu bergabung untuk menerbangkan pesawat. Daya tujahan menghasilkan daya geseran pada badan pesawat, terutama bahagian sayap. Sayap yang berbentuk aerodinamik menjadi perentas udara yang baik dengan membolehkan udara bergerak di bahagian atas dan bawah. Apabila pesawat bergerak, sayap menolak udara ke bawah dan menghasilkan daya tolakan, sementara daya angkat terhasil sebagai tindak balas kepada pergerakan sayap. Oleh itu, sayap menolak udara ke bawah dan udara mengangkat pesawat. Apabila flap digerakkan ke bawah, ia menghasilkan sudut serang yang memberikan lebih banyak daya tolakan dan pesawat akan terangkat lebih tinggi. Itulah yang berlaku setiap kali pesawat berlepas. Lebih besar pesawat itu, maka ia memerlukan sayap yang lebih luas. Hari ini, ia kelihatan amat mudah apabila setiap pergerakan dikawal dengan teknologi komputer. Sayap juga memainkan peranan penting dalam proses pendaratan. Apakah kajian fungsi sayap dapat dikembangkan sekiranya tidak dimulakan oleh Ibnu Firnas yang melakukan ujian dalam serba kekurangan pada kurun ke-9. Mencari fakta tentang Ibnu Firnas agak mudah, tetapi mengesan tinggalan ilmuwan itu adalah sukar. Agak sukar untuk menentukan di manakah lokasi sebenar Abbas Ibnu Firnas melakukan lompatan atau berluncur bersama dengan sayap ciptaannya. Kru ilmuwan Islam telah 2 kali berkunjung ke Cordoba. Kali pertama ketika musim sejuk dan kali kedua ketika musim panas. Namun, tiada kata pasti di manakah sebenarnya lokasi tersebut. Maklumat yang kami perolehi pada kunjungan musim sejuk yang lalu membawa kami meninjau sebuah menara di hadapan Masjid Cordoba yang kami sangka sebagai lokasi Ibnu Firnas melakukan percubaan terbangnya. Ternyata sangkaan itu tidak tepat kerana menara ini hanyalah sebuah muzium yang mengabadikan sejarah Ibnu Firnas dengan diorama cubaan terbangnya. Kami berkunjung sekali lagi ke Cordoba pada musim panas dengan harapannya lebih cerah untuk mengesan lokasi percubaan itu dilakukan. Mengesan tinggalan fizikal ilmuwan Islam itu amat penting kepada kami. Ia mengukuhkan lagi fakta tentang Ibnu Firnas. Seterusnya, memaparkan bahawa dunia Islam menyumbang dalam perkembangan teknologi aeronautik, bukan hanya sekadar menjadi pengguna sahaja. Temu janji dengan Ketua Komuniti Masyarakat Islam Andalusia menguatkan harapan kami untuk merakamkan lokasi percubaan Ibnu Firnas. Abdul Rahman, pengusaha restoran halal yang terletak berhampiran dengan Masjid Cordoba. Restorannya sentiasa menjadi tumpuan pelancong, terutama yang beragama Islam. Restoran ini diusahakan bersama keluarganya.
Ia menampilkan hiasan dalaman kesenian masyarakat Islam dari utara Afrika. Manakala hidangan Andalusia, iaitu gabungan resepi Afrika Utara dan Spanyol, sentiasa mendapat sambutan pengunjungnya, sama ada yang beragama Islam dan bukan Islam. Kejatuhan kerajaan Islam di Andalusia setelah lebih 500 tahun menerajuinya menyebabkan ramai penduduk Islam berhijrah dari Spanyol ke negara Afrika Utara. Hanya segelintir yang dapat bertahan. Abdul Rahman mengakui dia adalah pewaris generasi Islam Andalusia yang mampu bertahan di negara Eropah itu. ونحن نعرف العلماء القدماء في هذا البلد كما عباس ابن الفرناس. كثير من العلماء كان هم في هذا البلد ولا نعرف الآن أين كتبهم، أين علمه، أين الرسالة أعطانا في هذا البلد. Kenyataan ikhlas daripada Abdul Rahman hampir mematahkan semangat kami. Kekecewaan amat terasa. Tetapi catatan yang kami perolehi dari bandar ini memberikan harapan baru. Sebuah istana musim panas milik Khalifah Abdul Rahman II dikatakan sebagai lokasi Ibnu Firnas meluncur dengan sayap ciptaannya. Istana itu terletak di kawasan ini yang dikenali sebagai Ar-Ruzafa, bermaksud Taman Pohon Kurma. Tumpuan kami adalah kepada sebuah hotel di kawasan berbukit ini. Menurut catatan yang kami perolehi, ia dibina atas tapak istana musim panas Khalifah Abdul Rahman II. Ibnu Firnas dikatakan meluncur dari sebuah menara yang terdapat pada istana itu sambil disaksikan oleh tetamu-tetamu jemputannya. Kawasan berbukit ini kelihatan amat sesuai untuk meluncur dengan para layang atau glider. Jika catatan itu benar, kemungkinan inilah lokasi di mana Ibnu Firnas melakukan cubaan terbangnya. Kami membayangkan cubaan yang dilakukan oleh ilmuwan itu. Teruja untuk mendapatkan gambaran lebih dekat atau bernasib baik berpeluang merakamkan pandangan dari hotel itu, kami mendapatkan bantuan seorang pemandu teksi tempatan. Dia membawa kami ke hotel yang dikenali sebagai Parado La Ar-Ruzafa. Malangnya, kami hanya dibenarkan merakam bahagian pintu masuk ke hotel ini kerana pengusahanya tidak mahu penghuni hotel diganggu. Parado La Ar-Ruzafa. Kami terkilan kerana masih belum dapat mengukuhkan bukti percubaan saintifik Ibnu Firnas. Kurun ke-9 Masihi terlalu lama meninggalkan kami. Ia berlalu bersama sumbangan ilmuwan itu yang kian dilupakan. Ibnu Firnas mengalami kecederaan tulang belakang akibat pendaratan yang kurang kemas. Ia menghalang ilmuwan itu melakukan cubaan seterusnya. Namun, kejayaannya meluncur di udara, memberi ilham kepada Barat memajukan bidang aeronautik.